Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar? Bersama dengan Cikgu Syaf dalam bab 6 persamaan linear. Tapi ini adalah video yang ketiga untuk maklumat pelajar. Okey, apa yang cikgu akan sentuh di sini? Iaitu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, di video ini cikgu akan sentuh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang mana pada video yang lepas, kamu dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kita buat revision, okey? Apa maksud persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Kamu dah tahu ada tanda kesamaan, iaitu sama dengan satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah maksudnya inilah, hanya ada X sahaja. Okey, dan kuasa bagi X ialah 1. Okey, itu minggu lepas kita revision kan. Okey, tapi pada minggu ini, okey, kamu akan belajar persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksud dua pemboleh ubah ini, okey, dia macam ni. Okey, contoh 2x tambah y sama dengan 7. Kalau kamu tengok dekat sini, ada dua huruf. X dan Y. Dan kuasa tertinggi bagi X ialah 1, kuasa tertinggi bagi Y ialah 1. Juga dia ada simbol sama dengan ini menunjukkan kesamaan. So, ini yang kita katakan ia sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ingat dia ada apa? Dia ada dua pemboleh ubah. Sini, dua pemboleh ubah, ada kesamaan, ada tanda kesamaan dan kuasa tertinggi ialah 1. Kena ingat yang itulah. Okey, sekarang cuba buat latihan. Cikgu tunjukkan. Okey, yang pertama ialah, okey, tengok baca soalan. Baca soalan dulu. Dalam video cikgu, kalau kamu perhatikan, cikgu akan tekankan baca soalan. Okey, itu yang cikgu tekankan. Okey, baca soalan. Sebab apa? Sebab pelajar cikgu ramai yang tengok nombor saja. Tengok terus nombor. Dia tak nak baca soalan. Jadi cikgu kena tekankan. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Jadi, soalan ini ialah berkaitan, kamu kena jawab ya ke tidak, atau ya atau bukan. Okey, kita tengok satu-satu. 3P tolak Q sama dengan 6. Kalau tengok dekat sini, dia ada huruf P, huruf Q. So, dua pemboleh ubah. Kuasa tertinggi dia ialah 1 dan ada sama dengan. So, jawapan dia ialah apa? Jawapan dia ialah ya. Macam ni. Ya lah. Nak buat tanda right ke, tanda pangkah ke, terpulang kepada kamulah. Okey. Tengok soalan B. Tengok soalan B, 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Cuba tengok yang pertama ada sama dengan, okey betul, syarat yang pertama lepas. Syarat yang kedua ada x, y. So, ada dua pemboleh ubah. Okey, syarat kedua lepas. Kita bagi syarat yang ketiga ialah kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah ialah 1. Okey, y ni kuasa 1 betul, tapi x ialah kuasa 2. Salah. Bukan salah, bukan. 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9 bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Pergi soalan C. Soalan C. Kita tengok soalan C. 2K tambah 8, 2 kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. Okey, yang pertama tengok ada apa? Sama dengan, okey betul. Dia ada huruf, tapi dia ada satu sahaja iaitu K.
Kan? Dia ada P tak? Tak ada. Dia ada K je. So, ini kita katakan dia sebagai hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. So, automatic C bukan. Sebab apa? Kita tengok ni. Dia nak dua pemboleh ubah. Baca soalan balik. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. So, ini satu pemboleh ubah sahaja. Okey, C tu satu pemboleh ubah sahaja. Okey, kita tengok D. dy per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2x. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, sama dengan ada x, y. So, ada 2. And then, kuasa tertinggi dia ialah 1. Kuasa tertinggi 1. So, D ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jelas ya? Okey. Kita tengok seterusnya. Slide seterusnya. Okey, dalam bahagian ini juga, kamu kena bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi penyataan yang diberi. Kamu kena tahu bagaimana nak bentuk persamaan linear dalam penyataan. Okey, kita tengok A. Tengok A. Kalau kamu tengok betul-betul, baca betul-betul, okey, beza antara dua nombor ialah 18. Okey. Ini keyword dia, beza maksudnya apa? Tolak. Antara dua nombor. Dua nombor ni, kamu jadikan dia X dan Y. Beza antara dua nombor ialah 18. So, kamu kena buat apa? X tolak Y sama dengan 18. Cikgu, kenapa X tolak Y? Bagi je lah apa-apa pun. Nombor, huruf. Bagi je apa-apa huruf. Kamu tak nak X tolak Y, yang penting kamu bagi huruf. Dia kata, apa beza antara dua nombor? Dua nombor ni kamu tak tahu nombor apa. Wakilkan dengan huruf. Huruf apa yang kamu suka? Cikgu, saya suka huruf A dengan huruf Z. Buatlah. Ni. Awak suka huruf A dan Z kan? A tolak Z sama dengan 18. Dah, puati. Okey. Soalan B. Simpanan wang saku Ahmad ialah X ringgit dan simpanan wang saku Norita ialah 2 ringgit. Jumlah simpanan wang mereka ialah 600. So, kamu dah dapat keyword dekat sini, jumlah. Jumlah maksudnya tambah lah kan. Jumlah simpanan wang mereka. Tu jelas tu. Wang saku Ahmad ialah X. Kamu tengok dekat sini, wang saku Ahmad ialah X ringgit. Simpanan wang saku Norita ialah Y ringgit. Jumlah simpanan mereka ialah 600. Mudah je. X tambah Y sama dengan 600. Cikgu, saya tak suka lagi lah guna X dan Y ni. Tak boleh ke guna P dan Q? Mana boleh. Sebab kat sini dia dah bagi X. Kat sini dia dah bagi Y. Jadi kamu kena ikutlah. Wang saku Ahmad ialah X. Ni Ahmad punya. Kejap ya. Okey, Ni, sorry. Okey, ni Ahmad punya. Yang ni Norita punya. Okey. Soalan C. Kita tengok soalan C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang.
jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas dan 5 buah van itu ialah 100 orang. Masih lagi jumlah. Jumlah penumpang. Okey, jumlah yang dibawa oleh 2 bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Jumlah dia ialah 100. Jadi apa yang kita tak tahu M dan N kan? Berapa M dan berapa N? 2 M kan? 2, tengok sini, bas dan van. Masing-masing dapat bawa M dan N. So, M bas dan ni. Kita tengok yang mana dulu. M bas, N van. Sebuah bas dan sebuah van. Masing-masing dapat bawa M penumpang dan N penumpang. Okey, maksudnya kamu kena tengok pula dekat ayat kat bawah ni. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas. So, 2 M dan 5 van tambah 5 N sama dengan 100. Okey ya? Kamu kena tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Macam mana nak selesaikan? Okey. Fahamkan soalan betul-betul. Okey. Seterusnya, contoh 9. Okey, soalan dia berbunyi, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Okey, pelajar. Bagaimana nak selesaikan soalan yang berbentuk begini? Okey. Kita perlu wujudkan 3 pasangan. Ini soalan dia jelas. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey. Soalan ini jelas, dia suruh tulis 3 pasangan penyelesaian. Jadi, apakah 3 pasangan tersebut? Okey. Untuk mewujudkan 3 pasangan tersebut, kita perlu, awak pelajar perlu berikan nilai X terlebih dahulu untuk mencari nilai Y. Berikan nilai X untuk dapatkan nilai Y. Untuk dapatkan Y. Dia macam tu. Berikan nilai X. Apa nilai X yang awak nak beri? Suka hati awak lah nak beri nilai apa? Biasanya kita ambil X sama dengan 1, 2 dan 3. Biasanya. Biasanya bagi macam tu. Kita gantikan X untuk mencari Y. Okey Okey, tengok cikgu buat macam mana. Okey. Soalan dia 2X tambah Y sama dengan 6. Okey. Kita dah gantikan X sama dengan 1, 2, 3 kan? Ni X. X ni kamu always pilih 1, 2, 3. Mudah. Okey, pilih yang tu je. X ni. Okey, yang pertama. Apabila X sama dengan, yang pertama tadi apa? Kamu pilih 1. Ni kan? Apabila X sama dengan 1, okey, Y sama dengan berapa? Yang ni yang kita nak cari. Okey, itu yang awak nak cari. X berapa? Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Okey. Dari persamaan yang diberi, 2, X kita gantikan apa tadi? X kita gantikan dengan 1. Masukkan nilai X ni dengan 1. Yang ni dah belajar ni dalam bab integer kan? Okey.
Salin balik, tambah Y sama dengan 6. 2 darab 1, 2 tambah Y sama dengan 6. Kat sini kamu dah tahu dah macam mana nak buat. Y sama dengan, ni bawa pergi ke seberang. 6 tolak 2, Y sama dengan 4. So, Y kat sini tadi berapa? 4. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Apabila X sama dengan 1, dah dapat jawapan. Y sama dengan 4. So, awak tulis X, Y, maksudnya 1, 4. Dia macam tu. Ini dalam geografi dah belajar ke belum? Ni, koordinat ni. Kedudukan X, kedudukan Y. Cikgu rasa dah belajar kan? Okey. Seterusnya ialah soalan yang sama. X sama dengan 1 dah selesai. Ni tadi, ni dah selesai. X sama dengan 2 pula. Okey X 2. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Ini yang kamu nak cari. Okey, salin balik. Apa soalan dia tadi? 2. Alah, pen merah pula. Okey, salin balik. 2. Ambil persamaan ni Ni persamaan ni, ambil. X tu gantikan terus. 2. Untuk gantikan X tu, salah pen pula. Pen kuning pula. Cikgu padam. Okey. 2. X tu kita gantikan, kita letak kurungan kan. Tambah Y sama dengan 6. Okey, selesaikanlah. 2 darab 2, 4 tambah Y sama dengan 6. Kat sini kamu dah tahu dah nak buat apa. Y sama dengan, kat sini kamu nak cari nilai Y kan. Ni, nilai Y kamu nak cari. Jadi tinggalkan Y situ sorang-sorang. Y sama dengan 6 tolak 4. Y sama dengan 2. Sudah dapat. Apabila X sama dengan Y, X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jadi jawapan akhir dia ialah ni. X sama dengan 2, Y, X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Okey. Dia ni dalam bentuk kurungan ni ada dalam bentuk koordinat kat yang pertama ni letak nilai X, yang nombor 2 ni letak nilai Y. Okey, ni dah belajar ni dalam geografi. Tak silap cikgu lah. Kalau cikgu salah, cikgu minta maaf ya. Kalau tak faham boleh tanya nanti dalam perbincangan. Okey, seterusnya ialah ni. X sama dengan 3. Apabila X sama dengan 3, Y berapa pula? Ambil soalan 2. X tu kita nak masukkan dengan nilai 3 kan? Buat kurungan terus. 3 tambah Y sama dengan 6. 2 3 berapa? 6. Tambah Y sama dengan 6. Kita nak cari nilai Y sama dengan 6. Positif dekat sini, pergi sebelah sana jadi negatif. Y sama dengan 0. Tak ada masalah. Apabila X sama dengan 3, Y sama dengan tulislah 0. So, apabila kita buat dalam bentuk kurungan macam ni, X sama dengan 3, Y sama dengan 0.
Itulah dia. Okey, ingat pelajar, apabila kita nak selesaikan persamaan linear, kita perlu cari satu huruf sahaja. Kita perlu cari satu huruf sahaja. Macam dalam soalan ni kan? Macam dalam soalan ni, ada 2 huruf. Kan? So, kita berikan nilai X ini dengan apa sahaja nombor yang kita nak letak. 100 pun boleh. Kan? Tapi biasanya kita ambil nombor yang kecil. Iaitu 1, 2, 3 atau 0, 1, 2. Barulah kita boleh dapatkan nilai Y. Kita gantikan. Kita buat ayat. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Berapa itulah kita cari melalui persamaan linear yang dia bagi. Barulah dapat jawapan dia 4. Okey? Okey.